Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Ajibah dan rakan-rakan sekalian. Seperti yang anda lihat, kami sekumpulan akan menerangkan mengenai teori perkembangan fizikal Gesell dan Habermas. Sebelum kami memperincikan lagi teori-teori tersebut, izinkan saya menerangkan siapakah tokoh-tokoh yang membina teori-teori ini. Arnold Gesell. Arnold Gesell adalah salah seorang tokoh yang membina teori perkembangan Gesell itu. Beliau juga adalah orang yang paling berinisiatif untuk mempelajari tentang kematangan. Kematangan yang beliau mempelajari ialah kematangan biologis seseorang. Menurut Gesell, pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor pertama ialah seseorang manusia merupakan hasil atau pengaruh dari lingkungannya. Yang kedua, adanya faktor atau genetik dari dalam diri manusia, iaitu dari aksi gen-gen tubuhnya. Kedua-dua faktor ini disebut atau dipanggil sebagai kematangan. Perkembangan kematangan menurut Gesell telah berlaku dari sejak kandungan lagi, iaitu ketika embrio, dan setelah lahir diteruskan lagi dengan pola kepalokadal, iaitu dari kepala hingga ke kaki. Kemudian saya meneruskan lagi dengan tokoh yang membina teori perkembangan Habermas. Nama beliau ialah Robert James Habermas. Beliau adalah seorang ahli kimia dan mahir dalam bidang perkembangan manusia. Dalam teori beliau telah menyatakan bahawa perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor biologi, budaya dan sosial. Pada tahun 1972, Habermas telah mengenal pasti dalam kehidupan manusia mempunyai 6 peringkat yang telah meliputi dari sejak lahir hingga ke tua. Namun demikian, modul yang kita hanya memfokuskan dan kita pelajari kepada perkembangan kanak-kanak yang meliputi dari sejak bayi hingga ke remaja sahaja. Teori perkembangan Arnold Gesell. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor kematangan. Sebagai contoh, melalui cara seseorang itu berfikir dalam menyelesaikan masalah dengan tidak bergaduh serta berbincang. Beliau juga mengatakan bahawa perkembangan individu ialah seseorang individu mampu mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan, seperti jadual tugasan harian seseorang, membasuh baju, mandi, makan dan lain-lain. Setiap individu menghadapi perkembangan yang berbeza. Dari segi perkembangan fizikal dan mental seseorang apabila menginjak dewasa, ada sesebahagian individu akan menghadapi perkembangan yang lebih awal atau lambat mengikut dan bergantung kepada individu tersebut. Ini disebut sebagai proses kematangan seseorang. Kajian juga mengatakan bahawa faktor baka adalah faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Seperti kanak-kanak tersebut mungkin menjadi seorang yang tinggi ataupun rendah bergantung kepada baka keluarga tersebut. Manakala yang kelima pula adalah kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Contohnya, yang pertama, ibu bapa yang bijak pandai akan melahirkan anak-anak yang juga bijak pandai. Contoh yang kedua pula adalah emosi seseorang juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Tambahan pula yang keenam adalah kematangan fizikal juga akan mempengaruhi kelancaran kanak-kanak terhadap pembelajaran. Sehubungan dengan itu, yang ketujuh pula adalah beliau iaitu Arnold Gesell juga menekankan perkembangan fizikal kanak-kanak seperti yang pertama, kanak-kanak diberi peluang berkembang pada kadar sendiri. Manakala yang kedua pula adalah tidak memaksa melakukan sesuatu. Baiklah, saya akan sambung tentang penjelasan Arnold Gesell dengan lebih mendalam. Seperti yang kita sedia maklum, sumbangan Arnold Gesell dalam bidang perkembangan kanak-kanak ialah beliau mengkaji pertumbuhan kanak-kanak dengan pemerhatian yang bersungguh-sungguh dan bekerja sebagai ahli psikologi yang berjaya. Selain itu, beliau juga menghasilkan jadual perkembangan turutan tingkah laku iaitu perkembangan motor pada tahun 1925. Di samping itu, Gesell juga telah menghasilkan beberapa buah buku. Antara karya bukunya ialah The Preschool Child from the Standpoint of the Public Hygiene and Education tahun 1923. Berikut merupakan 5 tahun pertama
tapak perkembangan tingkah laku kanak-kanak. Peringkat pertama ialah 0 hingga 1 tahun. Ciri-cirinya ialah kematangan emosi berlaku 1 bulan iaitu isyarat tangisan dan senyuman. Dan kematangan fizikal berlaku 4 bulan iaitu pergerakan mata. Sebagai contoh, tangisan merupakan tanda kanak-kanak itu mahu bermain ataupun tidur. Yang kedua, 1 hingga 2 tahun. Kemahiran menggunakan perkataan yang mudah dan mula berjalan diikuti dengan berlari. Di sini kita dapat lihat ibu bapa masih membimbing anak mereka untuk bercakap dan berjalan merupakan latihan awal untuk kanak-kanak itu. Yang ketiga ialah 2 hingga 3 tahun. Mula bentuk sikap berdikari semasa makan, minum dan lain-lain dan menggunakan ayat yang mudah. Sebagai contoh, mereka makan dan minum tanpa bantuan ibu bapa mereka sendiri. Yang keempat, 3 hingga 4 tahun. Melakukan aktiviti permainan keupayaan melaksanakan tugas harian. Sebagai contoh, melakukan perkara yang disuruh oleh ibu bapa mereka seperti membuang sampah ke dalam tong sampah. Dan yang terakhir, kelima, 4 hingga 5 tahun. Kematangan emosi dan sosial ditunjukkan dalam interaksi dengan rakan sebaya dan kematangan mental ditunjukkan melalui soalan-soalan yang dikemukakan. Seperti bergurau atau berbual dengan rakan sebaya mereka menggunakan bahasa mereka dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru-guru atau ibu bapa mereka sendiri. Hal ini kerana mereka telah mendapat pendidikan awal seawal usia 5 tahun. Seterusnya, aktiviti mengikut peringkat umur teori Arnold Giselle. Peringkat 0 hingga 1 tahun, aktiviti penerokaan permainan. Tindakannya, letakkan bayi di ruang yang cukup luas dan bersih bagi mereka melaksanakan aktiviti. Ibu bapa boleh memberi permainan yang berbunyi dan berwarna-warni bagi menarik perhatian bayi. Ibu bapa juga digalakkan memberi dorongan kepada bayi untuk melakukan aktiviti. Peringkat 1 hingga 2 tahun, aktiviti jalan latih. Tindakan, ibu bapa mereka boleh membawa anak-anak mereka ke kawasan taman permainan atau kawasan yang lebih luas. Ibu bapa boleh menggunakan baby walker untuk melatih kanak-kanak mereka berjalan. Ibu bapa juga digalakkan memberi dorongan kepada anak-anak mereka walaupun mereka telah gagal menjalan dengan baik atau stabil. Peringkat 2 hingga 3 tahun, aktiviti mengajar cara makan. Tindakan, mereka telah mempunyai kemampuan untuk memegang sudu. Ibu bapa boleh mengajar bayi cara pegang sudu. Ibu bapa menyediakan makanan yang lembut di dalam bekas. Merupakan aktiviti membantu bayi berkembang motor halus. Peringkat 3 hingga 4 tahun, menunggang basikal beroda 3. Tindakan, ibu bapa boleh mengajar anak mengimbangi badan di atas basikal. Ibu bapa boleh menggunakan basikal beroda 3 supaya anak mereka tidak menghadapi cedera. Tindakan yang ketiga, pengawasan ibu bapa adalah amat penting. Tindakan yang keempat, membantu kanak-kanak pergerakan motor kasar dan motor halus. Peringkat 4 hingga 5 tahun, bermain di taman permainan. Tindakan yang pertama, ibu bapa boleh membawa anak mereka ke taman permainan dan biarkan kanak-kanak bermain di taman bersama rakan-rakan dan semasa mereka bermain di taman permainan. Tindakan yang kedua, mereka boleh bergaul dan bersosial bersama kawan-kawannya atau kanak-kanak lain. Tindakan yang ketiga, satu cara untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi kanak-kanak.
Yang terakhir, antara ahli psikologi telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan intelek yang berbeza. 1. Galton 1865, Goddard 1890, Newman 1937, Sheldon 1962. Baiklah, saya akan menerangkan tentang teori perkembangan Robert Havergas. Menurut Robert Havergas, pada tahun 1952, perkembangan yang bercorak sosiobudaya dan antropologi. Ia adalah tugasan sebagai kemahiran, sikap kefahaman dan pencapaian sebagai ciri-ciri setiap peringkat perkembangan. Tujuan adanya faktor ini ialah untuk melahirkan konsep tugas-tugas perkembangan sebagai suatu tugasan seperti berjalan, berlari, melompat yang wujud pada individu di setiap peringkat. Tugas perkembangan penting untuk kebahagiaan, kepuasan, dorongan dan menentukan kejayaan melaksanakan tugas perkembangan yang seterusnya. Perkembangan personaliti dipengaruhi oleh nilai, norma, budaya dan faktor-faktor lain seperti biologi, sosial dan psikologi. Perkembangan kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh persekitaran. Ini adalah hasil pengalaman sosiobudaya dan persekitaran Robert. Keperluan individu untuk memahami proses perkembangan dipengaruhi oleh keperluan masyarakat, seperti pemahaman faktor-faktor kebudayaan, sosiologi dan psikologi yang membantu guru untuk memahamkan kanak-kanak untuk menganalisis ketika belajar. Antara contoh yang dikemukakan oleh beliau ialah semasa seseorang mempunyai keupayaan menyempurnakan tugasan, maka akan membawa kebahagiaan kepada individu, dan jika gagal mencapai tugas perkembangan yang ditetapkan, individu akan mengalami masalah. Baiklah, saya akan menyambung teori perkembangan Robert Havergas dengan lebih mendalam. Maksud tugas perkembangan Robert Havergas ada dua pendapat. Pertama, menurut Athan Long 1980 ialah jangkaan ibu bapa dan masyarakat tentang tingkah laku yang sepatutnya dikuasai oleh setiap individu pada peringkat umurnya yang tertentu. Kedua, menurut Newman dan Newman 1999 ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai oleh setiap individu untuk menambah penguasaan terhadap persekitaran. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep teori tugas perkembangan Robert Havergas. Pertama, teori tugas perkembangan Robert Havergas adalah berbeza dengan teori perkembangan Arnold Gassel. Kedua, teori tugas perkembangan Robert Havergas mementingkan faktor alam sekitar. Maka, teori perkembangan Arnold Gassel pula adalah disebabkan faktor baka. Ketiga, teori ini berdasarkan pembelajaran bagi melihat perhubungan antara keperluan, proses kematangan dan tekanan kebudayaan. Keempat, teori ini telah menerangkan kepentingan tugas kanak-kanak dalam peringkat umur yang berlainan. Seterusnya, saya akan menyenaraikan tugas-tugas perkembangan kanak-kanak dari peringkat bayi hingga peringkat berikutnya. Dalam buku Robert Havergas yang bertajuk Human Development and Education pada tahun 1953 telah menyenaraikan tugas-tugas perkembangan kanak-kanak dari peringkat bayi hingga peringkat berikutnya. Peringkat yang pertama adalah bayi dan awal kanak-kanak yang berumur 1 hingga 6 tahun. Tugas perkembangannya adalah kanak-kanak mula bercakap, berinteraksi dengan orang lain, belajar bertolak ansur dan bertimbang rasa. Yang kedua, sedia mendengar pandangan orang lain. Contohnya, menerima nasihat dari ibu bapa mereka. Yang ketiga, belajar makan makanan pepejal, misalnya nasi atau buah-buahan. Yang keempat, membuang najis di tempatnya. Yang kelima, boleh membezakan betul dan salah. Contohnya, tidak melakukan perkara yang boleh mencederakan diri sendiri.
Peringkat yang kedua adalah pertengahan kanak-kanak yang berumur 6 hingga 12 tahun. Tugas perkembangannya adalah kanak-kanak sudah boleh menguasai beberapa kemahiran dalam permainan, kemahiran menulis, membaca dan mengira. Contohnya, mereka dapat menyelesaikan tugasan sekolah yang diberikan oleh guru. Yang kedua, mula berkawan dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, mampu memahami konsep hidup dan moral. Contohnya, mereka mula menghormati orang yang lebih tua dan masyarakat yang berlainan agama. Peringkat yang terakhir adalah peringkat awal remaja dan remaja yang berumur 12 hingga 18 tahun. Tugas perkembangannya adalah bentuk badan mula berubah. Yang kedua, minat bergaul dengan rakan berlainan jantina. Yang ketiga, ingin kebebasan. Contohnya, tidak suka dirinya dikongkong oleh orang lain. Yang keempat, menerima dan menghargai pemberian atau nasihat dari orang lain. Yang kelima, konsep baik dan buruk semakin mantap. Contohnya, lebih peka membuat pilihan yang mendatangkan kebaikan kepada diri sendiri dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang mendatangkan keburukan. Seterusnya, aplikasi di dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya akan berikan contoh situasi dan cara penyelesaiannya berdasarkan teori. Guru mestilah memahami apa kemahuan dan aktiviti yang perlu dilaksanakan pada usia murid tertentu. Situasi yang pertama, guru jangan menyuruh pelajar tahun 1 main permainan yang lasak kerana dari segi psikomotor mereka adalah tidak sesuai dan akan membawa kesan kepada otot mereka. Penyelesaian terhadap situasi yang pertama tadi, guru mestilah menyediakan aktiviti yang sesuai untuk mereka seperti menyuruh mereka melambung bola yang bersaiz kecil ataupun meregangkan badan. Yang kedua, guru perlu memahami mengapa pelajar bertingkah laku sedemikian. Tingkah laku yang telah dilakukan oleh kanak-kanak mempunyai tujuan atau sebabnya. Situasinya, murid yang nakal dalam kelas bertujuan menarik perhatian daripada guru. Solusinya, guru mestilah memikir cara yang sesuai untuk menyelesaikan masalah mereka. Dengan cara, guru perlu berikan perhatian yang lebih terhadap murid yang nakal tersebut. Yang terakhir, guru-guru boleh membantu pelajar memahami diri mereka sendiri. Selepas belajar tentang teori perkembangan kanak-kanak, ia juga akan menolong guru merancang objektif dan matlamat pembelajaran yang sesuai dan merumus langkah supaya pelajarnya mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yang ditetapkan. Situasinya, semasa guru mengajar sesuatu topik, guru mestilah mengajar asas baru kepada topik yang lebih mendalam dan pelbagai cara perlu disediakan kepada pelajar yang berbeza. Maksud situasi di sini, guru ingin mengajar topik yang baru. Guru perlu menceritakan tentang topik yang ingin diajar dan bagi pelajar yang berbeza, guru perlu mengajar mereka mengikut kemampuan mereka. Alhamdulillah, perbincangan kita sudah hampir ke penghujungnya. Sebelum saya menutup tirai, saya akan membuat konklusi atau kesimpulan mengenai teori perkembangan fizikal Gesell dan Havergas. Antaranya, perkembangan individu adalah berbeza dari pelbagai sudut seperti fizikal, kognitif, emosi dan sosial, walaupun masing-masing melalui peringkat pertumbuhan yang sama. Yang kedua, guru-guru dan ibu bapa boleh membuat intervensi untuk mengatasi masalah pembelajaran pelajar bagi membantu pencapaian pertumbuhan kanak-kanak secara optimal. Seterusnya, guru mestilah mempunyai kesabaran semasa mengajar pelajar-pelajar
kerana mungkin beberapa kali penjelasan akan diberikan kepada pelajar tersebut. Dengan itu, semua keperluan dan kepentingan dapat dipenuhi oleh kanak-kanak dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.